Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita rancangkan, pada pagi ini merupakan pembentangan siri yang kedua berkaitan tajuk membetulkan salah faham berkaitan dengan apa yang disebut sebagai fahaman Wahabi. Salah satu daripada salah faham adalah menyangkakan bahawa dari segi akidah, kononnya golongan Wahabi inilah yang berpegang dengan akidah salaf, akidah generasi awal umat Islam, sedangkan hakikatnya tidak demikian. Semalam kita telah terangkan bahawa apa yang dikatakan pengajian Tauhid Sifat 20, walaupun dari segi penyusunan ilmu sama juga seperti Tauhid 3, adalah perkara bid'ah, iaitu perkara yang baharu yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tetapi dari segi isi kandungannya itulah yang diimani oleh Rasulullah SAW dan juga diimani oleh salafus soleh. Saya telah sebutkan semalam bagaimana mustahil salafus soleh menolak sifat 20, kerana natijah daripada menolak setiap satu daripada sifat 20 itu membawa kepada kufur. Dan kita telah terangkan semalam bahawa di dalam tauhid sifat 20 juga ada elemen pembahagian tauhid kepada 3, iaitu wahdaniyatuz zat, mengesakan Allah dari segi zat. Tidak ada zat yang lain daripada Allah seperti Allah tidak ada. Dan juga zat Allah itu tidak terdiri daripada cantuman komponen-komponen, juzuk-juzuk yang pelbagai bercantum jadi Allah. Tidak demikian. Yang kedua, wahdaniyatus sifat, mengesakan Allah pada sifat, iaitu mengatakan tidak ada yang lain daripada Allah tetapi bersifat seperti Allah. Yang ada persamaan hanya pada sebutan sahaja. Misalnya kita sebut manusia ada sama' mendengar, Allah ada sama' mendengar, manusia ada ilmu, Allah ada ilmu. Persamaan setakat itu saja, lafaz saja sama, tapi hakikat makna sebagaimana kita telah terangkan semalam tidak sama. Dan juga mengesakan Allah pada sifat bermakna kita tahu Allah itu tidak mempunyai dua pada sifat yang sama, dua kudrah, dua iradah, dua ilmu. Sebagaimana kita ini, kita ada banyak, ya, ilmu kita itu daripada tidak ada berubah-ubah menjadi ada, berubah-ubah menjadi tidak ada balik, ya. Kudrah kita daripada lemah menjadi kuat, daripada kuat menjadi lemah. Iradah kita daripada mahu jadi tak mahu, daripada tak mahu semula dan sebagainya. Adakah sifat Allah juga demikian? Tidak. Yang ketiga adalah wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada af'al. Af'al ini plural, jamak kepada fi'il, iaitu perbuatan.
Maknanya apa sahaja perbuatan yang kita lihat di dunia ini pada hakikatnya itu daripada Allah. Ya, itu bermakna kita beriman dengan takdir Allah, buruk atau baik pada hakikatnya tak akan keluar daripada kudrah Allah. Tidak akan berlaku sesuatu di dunia ini Allah tak nak ia berlaku, tapi berlaku juga. Tidak akan. Tetapi kalau tauhid 3 versi Al-Imam Ibn Taymiyah ataupun versi yang didokong oleh golongan Wahabi, itu ada perbezaan menyebabkan kita kena berhati-hati. Walaupun dia mendakwa kita pegang akidah salaf, dakwaan itu kalau kita scrutinize, kita tengok betul-betul, tak semua betul, tak semua tepat. Ada bahagian daripada akidah tauhid 3 ini betul, wajib kita terima, wajib kita imani, dan ada bahagian daripada pembahagian tauhid 3 ini yang batil, yang wajib kita jauhi. Al-Imam Ibn Taymiyah membahagikan tauhid kepada 3. Pembahagian ini bid'ah, memang tidak ada di zaman salafus soleh. Iaitu pertama tauhid rububiyah daripada perkataan Rabbun. Yang kedua tauhid uluhiyah ataupun tauhid ilahiyah daripada perkataan ilah. Dan yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Asma plural, jamak kepada isim, nama. Satu ismun, asma, nama-nama. Sifat kita dah faham dah jadi bahasa Melayu dah sifat ni, iaitu belajar tentang sifat-sifat. Jadi sepintas lalu okeylah, pembahagian ini setakat membahagikan tak ada masalah. Tapi penerangan di sebalik pembahagian itu nanti yang kita akan lihat ada masalah. Yang pertama, tauhid rububiyah itu adalah kita mengaku, kita beriman, kita meyakini bahawa Allah lah yang mempunyai sifat rububiyah. Satu-satunya yang mempunyai sifat rububiyah hanya Allah. Bererti yang menciptakan tidak ada yang lain kecuali Allah. Yang memiliki secara hakikatnya adalah Allah. Yang mengatur langit dan bumi, mentadbir, menghidupkan, mematikan, mendatangkan penyakit, menyembuhkan penyakit, memberi rezeki dan sebagainya, ajal maut, itu semua pada hakikatnya Allah belaka. Itu mentauhidkan. Makanya di situ tauhid 3 setakat itu betul dan wajib kita imani sebegini. Ini sama seperti wahdaniyatul af'al. Kan? Dari segi hakikatnya sama seperti wahdaniyatul af'al, iaitu yang melakukan segala-galanya adalah Allah. Kalau dalam bahasa kitab lama, segala kainat dan af'al yang baru tidak memberi bekas, hanya saja yang memberi bekas Allah Ta'ala jua. Kita dengar macam tu, tutup kitab, balik awal. Sebab bahasa saja. Nak ceritanya apa yang berlaku ni sebenarnya tidak ada kesan. Makanan tidak mengenyangkan, api tidak membakar, obat tidak menyembuhkan. Hakikatnya yang melakukan itu mengenyangkan, membakar, menyembuhkan adalah Allah. Itu saja makna dia. Jadi okey, setakat ini tauhid rububiyah okey. Masalah adalah pada peringkat yang kedua. Menurut Ibn Taymiyah, demikianlah menurut golongan Wahabi, tauhid rububiyah ini diyakini oleh semua orang, termasuklah orang-orang musyrik. Maknanya dia kata kalau setakat tauhid rububiyah, kalau setakat mengesakan Allah sebagai Tuhan, orang-orang seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab pun bertauhid. Bahkan dalam setengah kitab yang ditulis oleh tokoh mereka, kata mereka orang-orang musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bersih tauhid mereka dan lebih banyak tauhid mereka berbanding dengan orang-orang Islam yang sering mengatakan la ilaha illallah. Bayangkan, ini sudah menyeleweng. Mengatakan orang musyrik bertauhid itu bercagah dengan Quran, sunnah, hadis Nabi dan juga ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang mengatakan orang musyrik bertauhid, kerana syirik itu lawan tauhid. Musyrik bagaimana dia boleh bertauhid? Jadi yang ini kita tolak, dan yang ini berpunca daripada kekeliruan. Kita tengok ya, kita masih ingat semalam kita sebut yang mana Nabi SAW memberitahu bahawa satu masa golongan yang mereka ini orang muda lah,
Hudasaul asnan tu kita kata macam gigi tu masih baru, itu kinayah kepada muda. Kemudian sufahaul ahlam, tapi cara berfikirnya bodoh. Kan sekarang ada istilah biar bodoh asal confident, tu ada dah sekarang. Kemudian mereka ini ciri mereka lagi yaqra'unal Quran. Mereka ni senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tetapi tidak melangkaui kerongkongan mereka. Ini kinayah kepada mereka tidak memahami apa yang mereka baca itu dengan kefahaman yang betul. Sini punca dia. Puncanya salah faham, salah tafsir ayat suci Al-Quran. Semisal firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya kepada mereka, yakni orang-orang musyrik, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan yang menjalankan memusingkan matahari dan bulan ni siapa? La yaqulunna Allah, nescaya mereka akan jawab Allah. Jadi di sini punca kekeliruan. Mereka menyangkakan daripada ayat Al-Quran ini adalah dalil bahawa orang musyrik itu bertauhid rububiyatan, daripada sudut mengiktiraf Allah sebagai Rabbun, Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir. Mereka mentauhidkan Allah, mereka tidak mensyirikkan Allah. Mereka sangkakan begitu. Kerana apa? Kerana literalis, memahami ayat secara literal semata-mata. Sedangkan ulama-ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah melihat secara kontekstual, melihat secara keseluruhan, dan mereka tidak menafsirkan ayat itu sebagai dalil bahawa orang musyrik bertauhid. Tidak. Mereka menafsirkan ayat ini sebagai menunjukkan bahawa orang-orang musyrik di dalam melakukan kesyirikan, hakikatnya mereka tidak ada hujjah, hanya semata-mata ikut kepada amalan nenek moyang saja. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana, ini yang kami dapati tok nenek kami buat, maka kami buat. Hujah tak ada. Sebab secara logiknya akal yang sihat tidak akan menerima kita itu menyembah berhala. Orang musyrik tu masa dia lahir ke dunia ini, langit dan bumi telah ada. Masa dia lahir ke dunia, matahari dan bulan sudah berpusing. Kemudian lepas dia dah besar, dah pandai, dia ukir patung, dia buat tangan banyak, ya, kepala besar macam mana, perut buncit, atau ikut suka hati dia lah, macam mana design dia nak buat, lalu dia sembah. Jadi kalau kita tanya, kamu sembah berhala ni kah yang ciptakan langit dan bumi? Berhala ini kah yang memusingkan matahari dan bulan? Dia pun tahu, dia tak boleh jawab ya. Sebelum ada berhala tu, langit bumi dah ada dah, mustahil. Dia sendiri tak boleh jawab ya. Bermakna kalau kita asak dia dengan hujah, dia tak boleh mengatakan berhala dia yang menciptakan. Dia terpaksa mengaku yang menciptakan segala-galanya ini tetap Allah juga. Tapi tidak bermakna dia bertauhid. Sebab itulah di hujung ayat itu Allah tanya, fa anna yufakun, maka macam mana mereka tu berpaling pula ke arah syirik. Dan mereka ini memang menganggap berhala yang mereka sembah itu boleh mendatangkan mudarat, boleh mendatangkan manfaat, makanya mereka sembah. Sebab itu dalam Al-Quran menyebut ini sebagai arbaba. Mereka mengambil sebagai rob-rob, maknanya mereka tidak mentauhidkan banyak rob mereka. Dan bukti salah satunya, orang musyrik ini beriktikad bahawa berhala mereka ini ada sifat rububiyah, boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, adalah apa yang dirakamkan di dalam Al-Quran, kata-kata orang musyrik kepada salah seorang daripada Rasul. Sebab cerita tauhid syirik ni tak ada beza. Jangan orang kata, oh ini cerita syariat Nabi yang dahulu. Ya, Nabi dahulu tauhidnya sama, syiriknya sama. Yang syirik sekarang, syirik juga dalam agama-agama syariat-syariat yang lalu, yang berbeza hukum. Hukum syariat antara Nabi-Nabi boleh jadi berbeza sedikit sebanyak, tapi kalau akidah tidak ada beza. Yang mana tauhid dahulu daripada zaman Nabi Adam AS sampai bila-bila pun itulah tauhid. Yang mana syirik daripada zaman Nabi Adam AS sampai bila-bila pun syirik. Jadi kata orang musyrik kepada Nabi Hud AS, setelah Nabi Hud berdakwah kepada mereka kepada tauhid dan meninggalkan menyembah berhala, apa kata mereka? Inna qulu
illa taraka ba'du alihatina bisu. Wahai Hud, kami bukan nak kata apalah, sebahagian daripada berhala-berhala kami ni dah kenakan kamu penyakit gila. Sebab kamu itu tidak hormat kepada berhala. Kamu suruh orang tinggalkan sembah berhala, jadi berhala sudah murka dengan kamu, maka sebahagian daripada berhala yang murka ni dah kenakan kamu penyakit gila. Makna iktikad mereka menganggap bahawa berhala itu boleh mendatangkan penyakit, oleh itu boleh menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Jadi tidak ada tauhid pada orang musyrik. Rububiyahkah, uluhiyahkah, tidak ada tauhid. Yang kedua, ini secara ringkas lah ya, sebab kalau perbincangan tentang tauhid 3 ni akan menjadi panjang, tapi ia boleh diringkaskan sekadar untuk kita faham di mana silapnya tu boleh ringkas. Uluhiyah ataupun ilahiyah daripada perkataan ilah, iaitu Tuhan yang disembah, bermakna pelaksanaan ibadah menyembah itu hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. Jadi Al-Imam Ibn Taimiyah menegaskan ilah yang hak, Tuhan yang hak, Tuhan yang sebenar adalah yang berhak untuk disembah. Sedangkan tauhid adalah beribadah, yakni menyembah kepada Allah semata-mata tanpa mempersekutukan Allah. Ini betul lah. Ini tak boleh kita tolak. Memang kita itu wajib menyembah hanya kepada Allah. Haram dan bahkan syirik menyembah lain daripada Allah. Jangan kata sembah batu, sembah kayu, sembah pokok, ya. Sembah makhluk yang mulia, seumpama menyembah kepada malaikat misalnya. Ya, ada satu kaum ambil malaikat sebagai Tuhan dia. Haram dan syirik. Kalau ada yang menyembah Nabi, Nabi kan makhluk yang mulia, Rasul makhluk yang mulia, disembahnya, itu juga hukumnya haram dan syirik. Apatah lagi sembah batu dan kayu. Kata Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah, kalau memang kita itu mahu menyembah kepada sesuatu yang kita ciptakan sendiri dengan tangan kita, daripada kita sembah batu yang macam tu saja, baik kita sembah ekon misalnya, sekurang-kurangnya ekon tu bagi kita selesa. Atau kita sembah kapal terbang misalnya, kapal terbang tu bawa kita ke sana kemari. Kalau memang nak sembah lah benda yang kita buat sendiri. Tapi insya-Allah orang yang berakal sihat, buat apa nak sembah benda tu kita yang buat. Jadi yang ini kita wajib terima ya. Tauhid 3 setakat itu tak boleh kita tolak, sebab memang betul. Itulah tunjang akidah kita. Tetapi masalah apabila mereka mendakwa amalan tawassul, tabarruk dan istighosah itu dianggap menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal, mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan pernah melantunkan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya, wahai Tuhan dengan Al-Mustafa. Al-Mustafa itu gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana, sampaikanlah tujuan-tujuan maksud kami. Itu namanya tawassul. Kalau tidak tawassul, ya Rabbi baligh maqasidana, ya Tuhan sampaikanlah tujuan kami, itu permintaan tanpa tawassul. Tawassul ini adalah kita menjadikan sesuatu wasilah, jalan untuk sampai kepada sesuatu yang lain. Jadi kita nak dapat perkenan Allah, moga-moga Allah tunaikan segala hajat, kita tawassul dengan Nabi SAW, kita sebut bil Mustafa. Itu namanya tawassul. Dan tawassul ini pada hakikatnya di kalangan umat Islam ada yang sepakat diterima dan ada yang berlaku pertikaian antara umat Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah dan golongan Wahabi. Bukan semua bertikai. Ada yang Wahabi pun okey, tak ada masalah. Dan tawassul ini mengambil sesuatu sebagai wasilah ini pada asalnya diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman wabtaghu ilaihil wasilah, dan hendaklah kamu itu mencari kepada Allah tu jalan. Maknanya apa? Nak dapat ridha Allah, nak dapat perkenan daripada Allah, kena cari jalan. Wasilah yang menyampaikan. Baik. Yang sepakat antara kita Ahli Sunnati wal Jamaah dan golongan Wahabi dalam bab wasilah adalah menjadikan amal soleh sebagai wasilah kepada Allah, itu sepakat. Wahabi tak komplain, kita pun tak komplain.
Macam mana jadikan amal soleh sebagai wasilah? Iaitu kita nak dapat ridha Allah. Yang pertama, kita buat amal soleh. Kita banyak solat, kita banyak puasa, kita banyak sedekah, banyak baca Quran, buat baik pada mak ayah, ya, bantu manusia dan sebagainya. Tujuan supaya kita dapat ridha Allah dengan amal soleh. Yang itu kita kata okey, bagus. Wahabi pun kata okey, bagus, tak ada pertikaian. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh adalah kita sudah buat amal soleh, kemudian kita sebut dalam doa kita. Misalnya kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, pada minggu lepas saya ada menolong satu orang yang perlukan kepada keuangan, sedangkan Kau lebih mengetahui ya Allah, aku pun pada ketika itu pun sebenarnya dalam keadaan susah. Sekiranya aku buat itu ya Allah ikhlas kerana-Mu, Engkau sembuhkanlah aku daripada penyakitku ini. Engkau angkatlah musibah yang sedang menimpa ku ini. Engkau sampaikanlah hajatku ini. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Sebut balik amal soleh kita dalam doa. Itu sepakat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kata bagus, okey, doa macam tu baik. Wahabi pun kata okey, bagus, tak ada masalah. Berlaku pertikaian di mana? Ketika mana kita itu bertawasul dengan orang soleh, dengan Nabi kah, dengan wali kah, dengan ulama kah. Kita sebut ya Allah dengan berkat Nabi, dengan kemuliaan Nabi, ya Allah dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani misalnya, ya Allah dengan berkat Imam Syafi'i misalnya. Yang itu yang mereka pertikaikan. Kenapa? Kerana kata mereka itu bertawasul dengan makhluk, mengambil makhluk sebagai perantaraan antara kita dan Allah. Itu syirik, ya. Mengambil makhluk, kata mereka, sebagai perantaraan antara kita dan Allah, itu syirik. Baik, jadi kita tanya kepada mereka, kenapa kamu benarkan tawasul dengan amal soleh dan kamu tidak benarkan tawasul dengan orang soleh, padahal kedua-duanya makhluk. Orang soleh makhluk, amal soleh pun makhluk. Kalau memang menjadikan makhluk itu wasilah untuk kita mendapat ridha dan perkenan daripada Allah itu syirik, sepatutnya dua-dua syirik. Apa dalil amal soleh makhluk? Ayat Quran. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu. Maknanya kita semua ni makhluk Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan juga adalah makhluk Allah. Jadi tidak ada satu wajah, tidak ada satu asas untuk membezakan tawasul dengan amal soleh boleh, tidak syirik. Tawasul dengan orang soleh tidak boleh, syirik. Tidak ada asas, kerana kedua-duanya makhluk. Maka kita tawasul itu asbab saja. Yang memperkenankan adalah Allah. Lebih-lebih lagi doa tawasul ini diajar oleh Nabi SAW. Oleh kerana diajar oleh Nabi SAW, biasanya kalau Wahabi yang mengaji, Wahabi ni banyak pesen juga. Ada yang biasa, yang paling ekstrim tu yang tak mengaji. Yang baru minat dengan Wahabi, semua bid'ah, syirik dan sebagainya. Yang mengaji ni dia lembut sikit, sebab dia ada maklumat. Biasa Wahabi yang mengaji dia lembut sikit. Dia kata apa? Sebenarnya boleh tawasul dengan orang soleh, dia tak boleh nak tolak, sebab hadis Nabi ada sahih. Sahih dan soreh. Sahih maknanya daripada sudut kualiti hadis itu, soreh maknanya dari sudut makna dia jelas. Nabi ajar doa tawasul. Maka mereka kona sikit. Mereka kata apa? Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup boleh. Ketika Nabi SAW masih hidup, kita nak tawasul dengan Nabi boleh. Tapi selepas Nabi wafat, tak boleh. Begitu juga kita nak tawasul dengan ulama, masa ulama itu masih hidup, kita pergi pada dia, minta dia doakan, minta dia aminkan doa kita, atau kita aminkan doa dia, ikutlah. Itu boleh. Tapi kalau ulama itu dah meninggal dunia, kita masih sebut ya Allah dengan berkat Imam Syafi'i dan sebagainya, itu syirik. Itu lagi pelik. Kenapa? Kerana orang yang hidup dan orang mati, kedua-duanya makhluk Allah. Kalau memang syirik tawasul itu, maknanya tawasul dengan orang hidup pun syirik, tawasul dengan orang mati pun syirik. Jadi cuba lihat dalil tawasul, banyak ya. Salah satunya yang jelas, datang satu orang buta berjumpa dengan Nabi SAW. Kata dia, doalah untuk saya itu sembuh daripada buta. Nabi kata, kalau kamu nak boleh, kalau kamu sabar tu lebih baik. Kata dia, saya nak. Lalu Nabi SAW suruh dia pergi berwuduk,
solat 2 rakaat. Ini boleh jadi salah satu dalil solat hajat. Sebab bila ada hajat, Nabi suruh solat 2 rakaat. Kemudian Nabi kata, kamu doa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Ini doa biasa. Nabi ajar doa biasa, bermakna doa biasa tak ada masalah. Sebab apa? Ada kawan-kawan kita yang Wahabi, dia kata, buat apa nak doa-doa tawassul? Doa biasa kan boleh. Memang doa biasa boleh. Doa biasa tidak jadi pertikaian. Masalahnya kamu nak mengharamkan, bahkan mensyirikkan doa dengan tawassul, sedangkan doa dengan tawassul juga boleh. Itu masalahnya. Dan Nabi ajar, selepas Nabi kata Allahumma inni as'aluka, Nabi ajar supaya sebut wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, Nabi Rahman. Ini namanya tawassul. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW mengajar meminta kepada makhluk atas dasar asbab. Ya, meminta pada makhluk, nanti kita akan terangkan, atas dasar sebab musabab, tidak syirik. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda, dan seterusnya. Wahai Muhammad, aku bertawajuh menghadap denganmu kepada Tuhanku pada hajatku ini, moga-moga ditunaikan. Tidak lama selepas itu sembuh mata dia. Jadi oleh kerana hadis ini sahih, maknanya pun sore, ya, jelas dalam hadis itu Nabi ajar tawassul, maka mana-mana Wahabi yang mengaji itu dia kendur. Dia kata boleh, tapi itu sebab Nabi masih hidup. Kalau Nabi dah wafat tak boleh. Kita tanya, aina dalil? Mana dalil? Kan mereka selalu nak dalil. Sikit-sikit mana dalil? Sikit-sikit mana dalil? Baik, sekarang ni kamu kata tak boleh, itu hukum haram. Bahkan lebih serius kamu kata syirik. Mana dalil bahawa tawassul dengan orang telah meninggal dunia haram? Setelah diajak oleh Nabi SAW, tiba-tiba kamu nak kata tak, yang itu hanya dengan orang hidup saja, dengan orang telah meninggal dunia tak boleh. Mana dalil? Pertama, dia kena faham dalam kejadian tersebut Nabi SAW tidak pun mengatakan ini doa kalau saya masih hidup boleh baca, tapi kalau nanti saya telah meninggal dunia, doa seumpama ini jangan baca lagi. Tak boleh. Tidak ada. Sedangkan sifat wajib bagi seorang Nabi at-tabligh, menyampaikan. Bila tidak ada Nabi sebut demikian, ini disebut as-sukutu fi mahallil bayan, diam pada tempat yang sepatutnya Nabi SAW terangkan. Makna tidak ada hukum tu. Satu. Yang kedua, mereka selalu mendakwa kami ini memperjuangkan at-tamassuku bil Qur'ani was sunnati ala manhaji salafil ummah. Kami memperjuangkan berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, mengikut jalan cara salaf. Siapa yang paling salaf selain pada sahabat Nabi? Tak ada. Yang paling salaf sahabat. Macam mana sahabat Nabi memahami hadis tersebut? Adakah sama seperti Wahabi memahaminya atau seperti ahli sunnah memahaminya? Kita dapati sahabat Nabi tidak sama kefahamannya dengan Wahabi. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu, yang ada pada waktu kejadian, mengajarkan doa itu kepada seorang lelaki untuk diamalkan. Bila? Ketika Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Maknanya sahabat faham doa seperti ini selepas Nabi wafat pun dibaca. Sebab itu diajar. Ceritanya satu orang lelaki nak jumpa Sayyidina Uthman, tetapi asyik terhalang. Sayyidina Uthman macam tak peduli kepada hajat dia. Maklumlah khalifah sibuk. Ya. Jadi dia adukan nasib dia itu kepada Sayyidina Uthman bin Hunayf. Lalu kata dia, kamu baca doa ni. Dia pun baca. Tak lama, Masya Allah tabarakallah, mudah. Dia pergi ke tempat Sayyidina Uthman, terus penjaga pintu tu panggil dia, pimpin dia masuk, letak atas kapet, duduk sekali dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata, kamu ada hajat apa? Dia pun cerita, terus ditunaikan. Siap pesan lagi, lain kali kalau ada apa-apa hajat datang jumpa saya. Masya Allah. Ini kata dia mesti Uthman bin Hunayf dah recommend lah ni, ya, macam kita lah. Kalau ada kawan yang rapat dengan menteri ke apa, kau tolonglah cakap sikit dengan dia, aku ada keperluan ni. Dia sangkaan dia begitu. Dia keluar jumpa dengan Sayyidina Uthman bin Hunayf, dia kata jazakallahu khairah, moga Allah beri balasan baik kepada awak, sebab sebelum awak bercakap dengan Uthman, langsung dia tak pandang pada aku. Lepas awak dah bercakap dengan dia, barulah ditunaikan hajat aku. Lalu kata Sayyidina Uthman bin Hunayf, demi Allah saya tak bercakap apa pun dengan Uthman. Bukan.
Tapi doa yang saya ajar pada kamu itu, ceritanya ada satu orang buta datang pada Nabi SAW dan seterusnya dia cerita kisah yang kita kisahkan tadi. Makna apa? Sahabat Nabi salaf yang mengaji dengan Nabi faham doa tawassul tidak ada masalah diamalkan selepas wafat. Lagipun tidak ada rasionalnya. Kita tawassul dengan Nabi SAW kerana kemuliaan Nabi. Adakah Nabi hanya mulia ketika baginda hidup, setelah baginda wafat baginda tidak lagi mulia? Jelas Nabi senantiasa mulia. Maka membahagikan hidup mati ini hanya tahakkum, bercakap mengikut hawa nafsu dalam bab hukum hakam. Ini yang tidak bagus. Mereka salah sangka kejadian. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika bertawassul meminta hujan, Sayyidina Umar ketika itu mengatakan, dahulu kami tawassul dengan Rasulmu, engkau beri hujan kepada kami. Sekarang kami tawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, ya Allah, berikanlah hujan kepada kami. Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan Sayyidina Al-Abbas, ya, radhiyallahu anhu, bapa saudara Nabi. Jadi kata mereka itu dalil tak boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Kalau boleh tawassul dengan orang mati, kenapa Sayyidina Umar susah-susah bertawassul dengan Al-Abbas? Baik tawassul dengan Nabi saja. Itu kefahaman kamu. Itu bukan mantukul hadis. Mantuk hadis tidak, misalnya kalau Sayyidina Umar angkat tangan, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Rasulmu, engkau beri hujan kepada kami, tetapi oleh kerana Rasulmu telah wafat, maka kami tidak boleh lagi tawassul dengan orang telah meninggal dunia. Itu lain. Ini kamu memahami demikian dan kefahaman kamu itu bercanggah dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Sahabat ajar doa tawassul selepas Nabi wafat. Maka difahami oleh ulama ahli sunnati wal jamaah, kejadian itu hanya menunjukkan bahawa boleh bertawassul dengan mafdul ma'a wujudil fadil. Boleh tawassul dengan orang yang kurang sedikit walaupun yang lebih ada. Kalau nak kira lebih, senantiasa kita tawassul dengan Nabi, sebab Nabi yang paling mulia. Tapi boleh tak kita tawassul dengan orang-orang yang mulia tapi tidaklah semulia Nabi? Misalnya bapa saudara Nabi, misalnya para alim ulama, misalnya wali-wali Allah. Maka kata para alim ulama kita boleh, dalilnya Sayyidina Umar Al-Khattab pernah bertawassul dengan Al-Abbas. Itu cara kefahaman ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik. Yang kedua adalah tabarruk. Target ni 7.30. Bukan apa, sebab bila subuh biasanya mudah memindahkan orang ke alam lain. Pesan Syekhuna Syekh Nuruddin Hafizahullah, kalau nak tidur juga dalam majlis ilmu, beliau cukup sensitif lah kalau tidur dalam majlis ilmu, tapi saya tak kisah je, jangan bising sudah, jangan bersembang. Kalau tidur okey, kalau saya lah. Tapi kalau Syekhuna tu dia agak sensitif, tapi dia pernah bergurau, kata dia, kalau nak tidur juga dalam majlis ilmu, baca doa tidur. Tapi jangan baca doa tidur yang biasa, yang merengkas sikit. Kalau biasa, bismikallahumma ahya wa amut, itu doa tidur biasa. Doa tidur dalam majlis ilmu pendek sedikit, bismikallahumma amut, ya, mati terus, tidak boleh hidup. Bukan serius lah, itu gurauan dia. Kan dijadikan isu pula ni, Syekh Nuruddin ajar doa yang tak betul, gurauan. Baik. Yang kedua, tabarruk. Tabarruk ini ambil berkat. Apa dia berkat? Bukan berkat orang Jawa, ya. Berkat orang Jawa tu kan balik buat bungkus lah, tapau buat balik rumah, itu berkat kan. Berkat ni pada perkataan Arab al-barakah. Al-barakah tu ziyadatul khair. Yang dikatakan keberkatan itu bertambah kebaikan. Jadi ambil berkat ini juga dilarang, bahkan dianggap syirik oleh sebahagian daripada golongan Wahabi ini, padahal ini amalan salafus soleh. Itu kita kata dakwaan salafi itu tak betul. Salafi pengikut salaf. Kalau kamu ikut salaf, okeylah salafi. Kalau kamu tak ikut salaf, itu bukan salafi. Baik. Salafus soleh, bila Nabi SAW berwuduk, iaitu sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi berwuduk, tak jatuh air wuduk Nabi itu kecuali di tangan sebahagian daripada sahabat. Mereka tunggu sambut air wuduk Nabi, lalu mereka sapu di muka dan sapu di badan. Yang mana terlambat, tak sempat, yang lekat di badan kawan dia itu pun dia ambil, sapu, tabarrukan, ambil berkat. Kalau memang haram, apatah lagi syirik, takkanlah Nabi SAW membenarkan sahabat buat benda syirik. Dan Nabi SAW juga memerintahkan supaya rambut baginda apabila dicukur, Nabi suruh bahagi-bahagikan kepada sahabat. Maka kita boleh ambil berkat daripada rambut Nabi.
Kalaulah tidak boleh, haram, apa makna Nabi SAW bagi-bagi kan? Sia-sia. Takkan Nabi SAW menyuruh umat buat benda yang sia-sia. Dan bahkan kamu kata nak memahami apa-apa pun ikut manhaj salaf. Sahabat Nabi Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu memahami boleh ambil berkat daripada rambut Nabi. Letakkan dalam kain serban beliau, satu hari hilang kain serban tu. Dalam kabut suruh cari. Kan beliau panglima perang. Perebet-perebet ni lah kot yang diarahkan cari. Cari serban aku mana pergi. Jumpa-jumpa tengok serban pun buruk lah. Ya. Mungkinlah Sayyidina Khalid Al-Walid ni macam boleh faham. Kau tengok serban aku tu macam tak berbaloi lah cari serban buruk macam ni. Beli lain pun boleh. Lalu Sayyidina Khalid Al-Walid menerangkan bahawa jangan tak tahu di dalam kain serban saya ni saya letakkan 3 helai rambut Rasulullah SAW, dan semenjak itu senantiasa Allah berikan kemenangan kepada saya. Lihat, yang beri kemenangan tetap Allah. Habis apa cerita letak rambut? Itu nama tabarruk, ambil berkat. Dan seorang Nabi yang mulia itu Nabi Yaqub alaihissalam, ketika diuji dengan sakit mata, kan boleh saja Allah menyembuhkan. Kita belajar akidah kita, Allah buat apa tidak boleh pada perantaraan. Tapi kita makhluk perlu. Makanya untuk sembuh daripada penyakit mata, ambil berkat dengan baju seorang Nabi, iaitu anak kandil beliau sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam, diusapkan ke muka baginda, sembuh mata. Allah tidak boleh sembuhkan tanpa baju? Boleh. Tapi kita makhluk, kita berinteraksi dengan asbab. Maka ambil berkat ini termasuk dalam al-mu'amalatu bil asbab. Baik, bagi segar sikit yang terakhir. Bila ayat terakhir yang tidur jaga balik. Nak ambil dah, alhamdulillah, semangat. Okey, yang terakhir istighasah. Jadi bab bid'ah, bab apa semua tu tak sempat, bab mazhab tak sempat ya. Kalau ada rezeki mungkin akan datang. Kita sampai dekat akidah saja. Istighasah apa dia? Daripada arasa yurisu, menolong. Raus tu pertolongan. Maka istaghatha yastaghisu, minta tolong. Jadi minta tolong ni, istighasah ni ataupun isti'anah ini, ada persamaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan wahabi, dan ada perbezaan. Bukan semua beza. Kadang-kadang kita dalam berbeza dengan wahabi ni, kadang kita sampai tak nampak persamaan. Cuba cari persamaan dulu. Senang sikit kita nak rapat dengan mereka, dan moga-moga mereka kembali ke pangkuan ahli sunnah wal jamaah. Persamaan antara kita dan wahabi adalah kita dan mereka sama-sama menerima istighasah dengan Allah. Isti'anah dengan Allah tu sepakat. Kita minta tolong dengan Allah, itu hakikat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hakikat. Idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, kata Nabi SAW, minta tolonglah dengan Allah, itu hakikat. Maka itu sepakat antara kita dengan wahabi. Itu yang pertama. Yang kedua, sepakat juga antara kita dan wahabi bahawa boleh meminta tolong kepada makhluk, tidak syirik dalam keadaan-keadaan tertentu, dan tidak boleh dan syirik dalam keadaan yang lain. Itu sepakat. Minta tolong dengan makhluk, wahabi tak tolak semua, ada yang dibenarkan. Minta tolong dengan makhluk, ada yang diharamkan. Kita juga sama. Minta tolong dengan makhluk, ada yang kita benarkan. Minta tolong dengan makhluk, ada yang kita haramkan. Jadi sama. Cuma beza pada pembahagian tu. Yang mana dibenarkan, yang mana diharamkan, itu kita berbeza. Di sisi kita, meminta tolong kepada makhluk dengan jalan asbab atas dasar usaha dan ikhtiar, yang itu boleh. Tetapi meminta tolong kepada makhluk atas jalan hakikat, iaitu makhluk itulah yang memberi pertolongan secara hakikat, itu tak boleh. Sebab bagi kita yang bagi pertolongan secara hakikat Allah saja. Sementara di sisi wahabi, meminta pertolongan kepada makhluk yang masih hidup, yang itu boleh. Adapun meminta pertolongan kepada makhluk yang telah meninggal dunia, itu syirik. Jelas ya perbezaan antara kita dan mereka? Sama-sama kita kata ada boleh, ada tak boleh. Dia berkata ada boleh, ada tak boleh. Kayu ukur berbeza. Mana yang boleh, mana tak boleh, kayu ukur berbeza. Kayu ukur kita, adakah minta tolong itu secara hakikat atau secara asbab? Kalau secara hakikat, hanya kepada Allah saja boleh. Kalau secara asbab, ya boleh minta tolong dengan makhluk. Hidup atau mati tidak ada beza. Kenapa? Kerana di sisi kita, kedua-duanya, yang hidup dan mati, kalau dari segi hakikat tak boleh membuat apa-apa. Yang hidup pun tak boleh buat apa-apa. Dalil firman Allah Ta'ala, Kul
la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa masya-Allah. Katakanlah, Allah suruh Nabi SAW bagi tahu kepada kita, aku iaitu Nabi tidak milik untuk diri aku sendiri, jangan kata untuk orang lain, untuk diri aku sendiri aku tak milik sebarang manfaat atau sebarang mudarat. Maknanya dari segi hakikat Nabi tak boleh buat apa-apa illa masya-Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kendaki. Jelas Allah kendaki Nabi SAW ini menjadi sebab kepada kemanfaatan yang banyak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan menolak mudarat yang banyak, kufur, syirik dan sebagainya. Itu kita. Mereka tak, mereka kata macam ni, kalau minta tolong orang hidup boleh, tapi kalau kau minta tolong orang mati, kau pergi ke kubur wali, kau pergi ke kubur Nabi, yang tu haram. Kau sebut madat ya Rasulullah, tu haram, sebab Rasulullah dah wafat. Madat maknanya pertolongan. Baik, di sisi kita tidak. Minta tolong orang hidup atau orang mati, kedua-duanya boleh atas jalan asbab, dan kedua-duanya tidak boleh kalau atas jalan hakikat. Kamu kata minta tolong dengan orang hidup boleh, tidak syirik. Apa hukum pengikut ayah Pin meminta tolong kepada ayah Pin ketika ayah Pin masih hidup? Syirik atau tidak? Syirik. Sebab walaupun ayah Pin masih hidup, pengikut dia bukan minta biasa. Pengikut ayah Pin menganggap ayah Pin itu Tuhan. Ketika dia meminta kepada ayah Pin, memang dia etikad ayah Pin lah yang menunaikan hajat dia, bukan Allah. Syirik walaupun ayah Pin masih hidup. Tetapi meminta tolong kepada orang telah meninggal dunia, walaupun kita katakan yang lain daripada Nabi SAW, bahkan pada Nabi lebih aula lagi, tidak syirik. Dalilnya dilakukan oleh sahabat. Dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menceritakan bagaimana seorang sahabat ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, datang ke menziarah kepada makam Nabi SAW. Ketika itu kemarau yang teruk, lalu dia mengadu keadaan umat Islam kepada Nabi SAW. Nabi dah wafat, dan dia meminta tolong kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik, wahai Rasulullah, mintalah, bantulah, minta hujan kepada umatmu. Kalau memang minta tolong kepada orang mati syirik, kenapa dilakukan oleh sahabat? Dan lebih menarik lagi, selepas daripada dia berkata demikian, dia tertidur di makam Nabi SAW, lalu didatangi oleh Nabi SAW di dalam mimpi, dan Nabi SAW menyampaikan salam kepada Sayyidina Umar dan beberapa pesanan. Jaga, dia terus jumpa Sayyidina Umar, dia kata Nabi bagi sampaikan salam kepada kamu, dan Nabi pesan beberapa pesanan. Kalaulah syirik perbuatan itu, takkanlah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal tegas. Kan zaman Nabi biasa Sayyidina Umar, ya Rasulullah bagi aku pancung je kepala dia ni. Tu Sayyidina Umar punya style. Dah pernah dua orang yang tak redha dengan keputusan Nabi datang nak dapatkan keputusan dari Sayyidina Umar, konon-kononnya nak tolak keputusan Nabi. Seorang tu sempat dia pancung. Sayyidina Umar punya keras dalam mempertahankan Islam. Ya. Takkanlah benda syirik Sayyidina Umar tak larang. Bahkan Sayyidina Umar sekadar mengalirkan air mata, menangis, menjawab salam Nabi, dan mengatakan aku tidak akan cuai di dalam menunaikan pesanan-pesanan pada Nabi. Itu Sayyidina Umar. Kalau Wahabi dia kata mimpi. Mimpi itu bukan sumber hukum. Tetapi kalau setakat mubasyirat, memberi perkhabaran gembira, misalnya kita nak kahwin, tapi ada dua pilihan, tak pasti yang mana kita nak kahwin, lalu kita solat istikharah, datang mimpi, kita duduk atas pelamin dengan salah seorang daripada dua, lalu kita pun ikut mimpi itu, kita kahwin dengan orang tu. Itu bukan menjadikan mimpi sebagai sumber hukum, itu sebagai mubasyirat, khabar gembira, ada tanda, itu perkara yang baik. Kalau sumber hukum tidak ada, ulama kita katakan mimpi sumber hukum. Hukum kahwin sudah tahu dah, memang dituntut dalam agama. Fankihu ma tabalakum tu kan dah jelas suruh kahwin. Cuma nak kahwin dengan siapa? Maka mimpi itu sebagai mubasyirat, kata Nabi SAW, ar-ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang elok. Jadi jelas ya, dalam bab tauhid uluhiyah ini kita bukan menolak mereka nak mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang disembah, tapi kita menolak mereka itu menyangkakan amalan tawasul, tabarruk dan istighosah itu sebagai menyembah kepada lain daripada Allah, itu tidak betul. Jadi setakat itu dengan masa yang ada, tauhid asma wa sifat tak sempat lagi. Isu bid'ah tidak sempat,
isu mazhab juga tidak sempat ya. InsyaAllah lah kalau Allah permudahkan pada masa-masa yang akan datang, mungkin boleh tanda sedikit. Kalau kita nak sambung lagi, kita akan sambung dengan Tauhid Al-Asma'i was Sifat, insyaAllah. Ada sebarang soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang nak apa tu follow beberapa isu agama atau isu-isu semasa, boleh like page saya ya, kalau nak lah, Engku Ahmad Fadzil di original page ya. Ada saya kongsikan maklumat tentang agama dan kadang-kadang tu tentang isu-isu semasa.